Sekretariat Pusat Perubatan Universiti Melaya, Dr. Benedict Francis, kadar kematian akibat daripada bunuh diri semakin meningkat dan ia membimbangkan. Statistik menunjukkan terdapat peningkatan yang serius sebanyak 81% bagi tahun 2021. Segi pecahan mengikut negeri dari 2020 hingga Februari 2022, Selangor mencatatkan jumlah tertinggi diikuti Johor dan Kuala Lumpur. Bunuh diri ialah perbuatan dengan niat untuk menamatkan riwayat atau nyawa, di mana mereka bertindak di luar pemikiran akal yang waras dan berlaku apabila menghadapi tekanan dari segi mental atau fizikal. Mereka selalunya enggan berhadapan dengan sesuatu perkara yang dianggap tidak dapat ditangani. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO menganggarkan lebih kurang 1 juta manusia mati akibat membunuh diri dalam setahun. Miskin sekarang adalah artikel-artikel berkaitan bunuh diri yang menjadi kebimbangan pada zaman sekarang. Jadi antara punca-punca utama bunuh diri adalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental pada tahun 2020 adalah sangat membimbangkan. Kajian menyatakan bahawa kesihatan mental adalah antara punca utama untuk kes bunuh diri. Seterusnya adalah masalah keluarga. Keluarga yang bergolak menyebabkan kecenderungan untuk membunuh diri akibat stres. Hal ini kerana mereka tiada tempat lain untuk menyuarakan masalah. Seterusnya adalah buli cyber. SKMM telah menerima lebih daripada 5,000 laporan untuk tahun 2021 sahaja. UNICEF juga menyatakan bahawa 3 daripada 10 remaja di negara ini terlibat dengan buli cyber yang mana menyebabkan mereka memilih untuk bunuh diri. Masalah kewangan. Merujuk kepada kadar inflasi dan tanggungan bebanan hidup yang semakin meningkat bagi rakyat, serta kadar bebanan kerja yang tidak setimpal menyebabkan mereka mengambil jalan singkat dengan menjadikan bunuh diri sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Terusnya kita akan lihat kaitan bunuh diri dengan elemen falsafah dan juga falsafah pendidikan negara. Dari segi falsafah, banyak alasan falsafah telah diberikan bahawa bunuh diri adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Ahli falsafah liberalism John Stuart Mill dalam karangannya On Liberty berpendapat, the only purpose of which power can be rightfully exercised over any members of civilized community against his will is to prevent harm to others. His own goods, either physical or moral, is not a sufficient warrant. Dari segi falsafah pendidikan kebangsaan, tujuan falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelek. Sistem pendidikan di Malaysia seharusnya melahirkan potensi individu yang mampu mencapai kesejahteraan dan memberi keharmonian kepada masyarakat dan negara. Hal ini merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan, mulai tidak berkesan kerana kes bunuh diri telah meningkat dalam kalangan belia. Berdasarkan rukun negara, kesopanan dan kesusilaan yang membawa maksud rakyat perlulah berbudi pekerti dan mempunyai adab yang baik. Seterusnya, rakyat mempunyai personaliti yang baik sewajarnya mampu menghalang kes bunuh diri. Membunuh diri dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral, tetapi kita haruslah membantu mereka yang menghadapi masalah ini. Ini menunjukkan rakyat berpegang kepada rukun negara, keharmonian dan ketenteraman kepada dapat dikekalkan. Berkaitan konsep jasmani, emosi, rohani, intelek dengan isu bunuh diri. Dari segi emosi, mereka yang mengalami gangguan mental tidak sedar mereka mula menunjukkan banyak perubahan sikap. Apabila melihat individu menunjukkan tekanan berpanjangan, mula menyisihkan diri dari keluarga serta rakan, tidak mahu mengikuti aktiviti kegemaran, berubah corak makan dan tidur, penat serta lesu, sukar memberi tumpuan, maka keluarga perlu ambil tindakan dengan segera. Simptom-simptom seperti ini meningkatkan lagi kes-kes bunuh diri. Dari segi rohani, dalam Hinduisme, membunuh diri dianggap sebagai sama sahaja dosanya dengan membunuh orang lain. Kitab-kitab umumnya mengatakan bahawa kematian melalui bunuh diri dan sebarang kematian ganas mengakibatkan seseorang itu menjadi hantu. Bagi mereka yang dahulunya percaya tetapi akhirnya menolak kepercayaan kepada Allah, hakikatnya kelihatan jelas negatif. Ayat Quran surah An-Nisa bermaksud, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada. Segi intelek dan jasmani, gangguan kesihatan mental akan mengakibatkan individu tidak dapat berfikir secara rasional dan tidak boleh dan akan bertindak di luar kawalan. Antaranya ialah kemurungan, kebimbangan dan tekanan yang melampau. Individu dapat menguruskan masalah gangguan mental yang dihadapinya dengan baik, dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Pandangan-pandangan tokoh yang berkaitan dengan kes bunuh diri. Yang pertama, daripada Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Beliau sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata isu berkaitan kemurungan yang menyebabkan bunuh diri. Kedua, daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, berkata golongan masyarakat yang lebih prihatin terhadap semua ahli keluarga serta orang sekitar mengalami simptom-simptom awal kemurungan terutamanya semasa pandemik. Akhir sekali, Datuk Zamri Hashim, Timbalan Mufti Perak, berkata masyarakat kita perlu berhati-hati dalam memberi pandangan mengikut hadis Rasulullah supaya tidak menjadi pencetus seolahnya membunuh diri itu adalah sesuatu perkara yang dibenarkan. Kesan-kesan kes bunuh diri kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pertamanya ialah kepada individu. Mereka berasa ketakutan dan kerisauan yang amat tinggi terhadap masyarakat sekitar dan juga daripada tekanan emosi yang mendalam sehingga ketidakmampuan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya.
Dari segi keluarga, mereka akan menyalahkan diri sendiri selepas mangsa membunuh diri dan menyesal atas kesalahan mereka yang tidak sempat membantu mereka. Dari segi masyarakat pula, kelakuan bunuh diri akan menjadi satu penularan dalam kalangan masyarakat. Kemungkinan masyarakat akan merasa bunuh diri merupakan jalan terbaik untuk lari dari masalah. Akhir sekali, kesan kes bunuh diri kepada negara merebak dan menjangkiti pemikiran dan tingkah laku rakyat negara ini untuk melakukan perbuatan yang sama. Statistik bagi kesihatan mental juga menunjukkan tahap yang tinggi daripada pelbagai faktor, contohnya kemurungan dan kebimbangan. Dan juga ia menjatuhkan maruah negara di kalangan negara-negara yang lain apabila kes bunuh diri meningkat. Seterusnya, cadangan cara menangani isu. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Sentiasa berada di sisi individu itu untuk mendengar kata-kata dan luahan hati serta menunjukkan bahawa kita sedia untuk membantu mereka. Yang kedua, sentiasa menemani individu yang telah memberi tanda ingin bunuh diri itu. Jangan biarkan mereka bersendirian. Jika anda melihat bahawa orang itu telah membuat keputusan untuk membunuh diri, maka jangan biarkan dia bersendirian. Sebaliknya, buang objek yang berpotensi untuk menamatkan nyawa mereka sendiri seperti objek tajam, senjata api atau dadah yang berisiko disalahgunakan. Yang ketiga, membawa mereka berjumpa pakar psikiatri. Cara mencegah bunuh diri ini perlu dilakukan apabila keadaan mental seseorang itu sudah agak tenang. Pakar psikiatri, baik pakar psikologi maupun pakar psikiatri, mengetahui terapi yang betul dalam mengurangkan kecenderungan untuk membunuh diri ini. Dan yang terakhir, mengambil bahagian dalam kempen kesedaran terhadap bunuh diri. Sebagai contoh, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia adalah hari kesedaran yang diadakan setiap tahun untuk membantu meningkatkan kesedaran kita mengenai topik bunuh diri dan kebiasaannya mempunyai kempen yang menyumbang kepada isu ini yang dapat kita sertai. Kesimpulannya, kejadian bunuh diri boleh dicegah tetapi semua pihak harus bekerjasama dan memainkan peranan dalam memastikan matlamat ini dapat dicapai. Setiap individu perlu mengambil peranan dengan lebih cakna dan prihatin terhadap keluarga, sahabat dan jiran sekeliling terutamanya yang telah menunjukkan tanda-tanda ingin bunuh diri. Kita harus bercakap dengan mereka agar mereka dapat meluahkan perasaan. Jangan memandang remeh terhadap niat mereka untuk membunuh diri dan jadilah seorang pendengar kerana mereka sebenarnya ingin anda mendengar masalah yang dialaminya. Sesungguhnya, tugas mencegah daripada tindakan bunuh diri ini terletak di atas bahu semua orang, baik ibu bapa, masyarakat, pemimpin, penguat kuasa, rakan sebaya, sekolah, universiti, rakan sekerja, majikan dan sebagainya. Kita perlu berwaspada, memelihara diri dan keluarga kita agar tidak terjebak dengan gejala yang berbahaya ini. Perbuatan membunuh diri ini akan memberi kesan kepada akidah, malah mencemarkan nama baik agama, keluarga, bangsa dan negara. Jadi, itu sahaja daripada kami, kumpulan 1. Sekian, terima kasih.